Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sentuh tentang orang yang suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedudukan orang yang tak suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah wa idza kariha liqa'ani karahtu liqa'ah. Rawahul Bukhari wa Malik. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila hamba-Ku suka untuk berjumpa dengan Aku, maka Aku suka untuk berjumpa dengan dia. Dan jika hamba Aku benci, tak suka untuk jumpa dengan Aku pun tak suka untuk jumpa dengan dia. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Malik. Baik, apakah maksud suka jumpa Allah Subhanahu wa taala? Bila akan jumpa Allah Subhanahu wa taala? Kematian. Bila mati, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jumpa Allah? Wallahu a'lam. Bukan sebagaimana yang kita fikirkan. Yang kita lihat macam mana kita jumpa dengan kawan kita, bukan begitu. Wallahu a'lam. Saya tak nak bincang tafsirkan jumpa Allah itu sekarang. Memang jumpa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila kita meninggal dunia. Zahir hadis ini, orang yang suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, siapa orang tu? Tuan-tuan yang mulia, yang suka jumpa Allah Subhanahu wa taala para sahabat, nabi-nabi. Ada sahabat ridwanullah ajmain yang menangis apabila hampir meninggal dunia, sehingga isterinya kata, jangan sedih, jangan sedih, jangan duka cita. Suaminya bagi tahu, kamu jangan silap faham, aku menangis kerana inilah masa yang aku tunggu-tunggu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap kehidupan ini adalah sempadan, halangan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah meninggal dunia, dia berpeluang untuk jumpa yang dikasihi. Ini para sahabat. Yang kita, apakah kita termasuk orang yang takut untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita takut? Kerana kita pendosa. Kenapa kita takut? Kita ada rumah, banyak tanggungjawab tidak ditunaikan lagi. Apakah kita tak suka dengan kematian ini? Kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan ni, hadis ini, dalam satu hadis dalam Sahih Muslim diterangkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karaha Allah liqa'ah. Yang bermaksud, siapa yang suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala suka untuk jumpa dia.
Dan siapa benci, tak nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pun benci ataupun tidak suka untuk jumpa dengan Allah. Tuan-tuan yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, faqultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Nabi Allah, akarahiyatal maut, apakah ini bermaksud orang ni tak suka dengan maut? Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kena maut, kena mati dulu. Apakah bermaksud benci dengan maut? Fakulluna nakrahul maut. Setiap daripada kita tak suka dengan mati. Jarang, termasuk saya, tak suka dengan kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa kadzalik, bukan begitu maksudnya. Walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Bermaksud sebenarnya Nabi SAW bersabda bukan begitu maksudnya, tetapi seorang mukmin apabila diberi berita gembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kafir pula, wa innal kafir idza busyira bi'azabillah, apabila diberi berita dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa sakhatihi, dan kemurkaan Allah, karihan liqa Allah, maka dia tak suka untuk jumpa Allah. Wa karihallahu liqa'ah, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak suka untuk jumpa dia. Bila tuan-tuan yang mulia berita itu? Tuan-tuan yang mulia, dalam hadis, apabila seseorang hampir meninggal dunia, tuan-tuan yang mulia, dia kan takut, gelisah, khawatir orang yang ditinggalkan, takut nanti di akhirat bagaimana kehidupannya, dia tak tahu macam mana keadaannya. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat, yang mana tuan-tuan yang mulia, malaikat ini dia bawa kain kafan daripada kain kafan syurga dan bauan-bauan syurga. Kemudian dia beritahu, jangan takut. Kau jangan takut. Dan malaikat ini tuan-tuan yang mulia memberi berita gembira bahawa Allah suka dengan dia, Allah rahmati dia, Allah redha dengan dia, dan beri berita gembira dengan syurga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang mereka yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, yang pelihara kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, turun para malaikat, bukan malaikat maut, turun malaikat yang bagi tahu jangan takut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bimbang, kamu dapat berita gembira dengan syurga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala janji untuk kamu. Maka tuan-tuan yang mulia, apabila malaikat maut turun, Israel turun, maka malaikat ni telah menjauhi dengan kain kafan bauan itu, dia pergi jauh sikit. Maka tuan-tuan yang mulia, malaikat maut akan berada di atas kepalanya. Dia akan berkata, wahai ya ayyuhan nafsul thayyibah, ada mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai roh, jiwa yang tenang, keluarlah roh ini dengan mudah. Tuan-tuan yang mulia, tadi apabila malaikat menceritakan bahawa dia ini diberi berita gembira dan keredaannya,
maka hilang ketakutannya, hilang kegundah gulanaannya, dan ketika itu dia suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kegembiraan begitu, malaikat tarik nyawanya, walaupun sakit tuan-tuan yang mulia, akan tetapi oleh kerana melihat syurga, merasa gembira untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, sakit itu dilupai. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, memang saya sendiri pun takut untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun ada yang takut. Aisyah dia kata fakulluna nakrahul maut. Semua kami, setiap dari kami takut dengan maut. Takut tuan-tuan yang mulia. Akan tetapi kita buat persiapan. Pertama, betulkan iman kita. Kasihi Allah Subhanahu wa taala. Qalu rabbuna Allah. Selalu cakap Rabb aku, yang pelihara aku, yang jaga aku, Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, beristiqamah bercakap perkara itu dan beriktikad dengan iktikad begitu. Tuan-tuan yang mulia, jaga solat kita, baca Al-Quran, betulkan akhlak kita, betulkan muasyarah kita, betulkan muasyarah kita, muamalah kita, dan bertaubat atas dosa-dosa kita. Apabila hampir meninggal dunia tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Ketika tuan-tuan yang mulia, hampir sakratul maut. Sakratul maut ni mabuk maut. Kenapa ada sakratul maut? Supaya tuan-tuan yang mulia, satu orang yang menghadapi sakratul maut itu, dia mabuk dengan maut. Kerana sakitnya maut itu tuan-tuan yang mulia, dia tak bangun, tak bunuh orang, tak pukul orang. Maka Allah bagi sakrah. Masa itu tuan-tuan yang mulia, bukan malaikat maut, tuan-tuan yang mulia, dia akan bagi tahu alla takhafu wa la tahzanu, datang dengan wajah yang baik. Kasyams, dalam hadis kata seperti matahari. Wajah yang baik, kita suka untuk tengok. Dia beritahu, jangan takut, jangan risau. Wa abshiru bil jannah. Janji syurga, Allah Subhanahu wa taala redha dengan kamu, rahmati kamu, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kamu syurga. Bila dengar kata semangat daripada malaikat ini, maka datang timbul rasa suka untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini wujudkan juga suka untuk jumpa Allah dalam tahajud kita. Dalam sembahyang, istihdarkan ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat Allah. Ini musyahadah. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan apa? Dengan hati, dengan akal, bukan dengan mata. Bila kita sembahyang dalam keadaan kita suka untuk sembahyang tu, sebab itulah masa untuk jumpa Allah. Bersendirian dalam tahajud kita, baca kitab dia, Al-Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala, taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan syurga. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah benar. Wallazina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan, ini janji Allah, masukkan mereka ke dalam syurga, yang mana syurga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang mana dia akan kekal selama-lamanya dalam syurga itu. Selama-lamanya. Janji Allah benar. Siapa yang janjinya lebih benar dari Allah? Allah tanya tu, bukan nak tanya. Ini untuk mentaukidkan bahawa janji Allah benar. Jadi dalam keadaan kita harap takut, harap rahmat Allah, takut dengan azab Allah, takut kita buat dosa, tuan-tuan yang mulia, kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala, kita belajar macam mana sunnah Nabi SAW, jangan jadi orang yang bongkak sombong dan sebagainya. Melihat orang Islam dengan pandangan kasih sayang, jangan cari buruk orang Islam, jangan fitnah orang Islam. Ini muasyarah.
insya-Allah malaikat diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri berita gembira keredaan Allah, rahmat Allah, syurga Allah Subhanahu wa taala, sehingga masa itu kita suka untuk jumpa Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, mayat jenazah orang mukmin apabila nak hantar kubur, dia kata qaddimuni, cepat qaddimuni, cepat aku nak masuk syurga jumpa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang engkar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya wailaha, alal celakanya apa ni, aina yazhabuna biha, nak bawa mana ni, bawa mana? Orang yang engkar perintah Allah, dia tak nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari sama-sama kita amalkan hadis ini. Semoga tazkirah ringkas ini dapat membuahkan kebaikan, sifat-sifat yang mulia pada diri kita. Amalkan dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.